Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, pelajar semua sihat. Okey, boleh dengar tak suara saya? Suara cikgu boleh dengar tak? Respon sikit. Boleh. Okey, terima kasih banyak. Okey pelajar, kita dah masuk topik berikutnya hari ini, iaitu account club. Pelajar, account club hari ni nak masuk topik baru, account club. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, syarikat okey tak? Syarikat. Boleh tak syarikat? Pelajar buat latihan cikgu tu Latihan cikgu tu kena buat. Pelajar, cikgu minta juga pelajar-pelajar hantar tu latihan yang kita tak buat, hantar ke dalam grup. Kalau tak pelajar, cikgu tak pasti pelajar buat ke tak buat ke. Boleh pelajar pelajar tolong minggu lepas pun cikgu dah beritahu kan. Kalau pelajar betul-betul nak pelajar jangan harapkan semua soalan nak dibincangkan, tak boleh. Pelajar kena buat, pelajar kena hantar kat cikgu. Baru cikgu tahu sejauh mana yang kita boleh kesan ke mana kesilapan yang pelajar buat. Okey pelajar cikgu minta tolong semua tolong. Minggu lepas cikgu dah tandakan mana soalan-soalan yang kita tak buat tu, pelajar minta pelajar buat lah. Kita dah selesai dah syarikat. Okey, ada apa-apa tak isu nak tanya tentang syarikat ni? Ada tak nak tanya? Okey ke tak okey syarikat tu? Respon sikit, okey tak? Okey. Boleh kalau boleh tu buatlah latihan yang cikgu berikan. Masuk dalam grup ada beberapa soalan tu yang cikgu tinggalkan, memang cikgu nak pelajar-pelajar buat. Okey pelajar, terima kasih join kelas hari ni. Okey pelajar, sebelum tu pelajar cikgu nak tentang ni lah, ada dalam grup tu pelajar, cikgu masukkan link baru untuk untuk nak buat pembayaran yuran dan juga buat semakan yuran. Okey, kenapa pelajar? Sebab cikgunya yang cikgu pakai email Google sebelum ni dah penuh, dah full. Jadi cikgu kena pakai akaun Google yang lain untuk buat link yang baru. Okey, jadi sekali lalu lah, sekali imbas kita tengok. Okey, cikgu tunjukkan sedikit kat sini. Sebelum kita mulakan sikit, ini cikgu nak tunjukkan sikit. Okey, jadi belajar yang ni nanti belajar macam biasalah, pelajar klik link ni. Ni link baru yang link baru ni cikgu pun dah pin. Yang cikgu dah pin ni, pelajar ambil, nanti masukkan link. Okey, macam biasa pelajar akan keluarkan yang ni lah. Ini biasa. Ini sama je link dia. Okey, uploadkan. Okey, alright. Okey, bagi pelajar-pelajar yang tak boleh upload, bila pelajar upload tu, pelajar dia awak punya handphone tu awak tak login dengan akaun. Lepas tu dia tak boleh masuk. Pelajar jadi pelajar, mungkin ada pelajar yang ada masalah seperti itu. Okey, lepas tu bila pelajar dah masuk, untuk yang keduanya, untuk buat semakan. Okey, semakan yang ni saya ulang balik. Semakan pun sama. Okey pelajar, nanti pelajar dah tahu dah bayar ke belum. Okey, untuk pelajar dah isi form, pelajar semak dekat sini dulu. Telah isi form. Dekat sini bawah ni ada dua. Telah isi form, automatik pelajar, awak jangan type, dia automatik nama awak keluar kat sini. Kalau tak keluar, maksudnya nama awak tak ada lah tu. Okey, lepas tu pelajar yang garisan ni, yang cikgu buat garisan warna purple ni, kalau cikgu dah update, cikgu dah tick, maksudnya yang nama sebelum garisan ni cikgu dah tick. Selepas ni belum, Afrina Lim Yuhan cikgu belum tick. Tick kat mana? Dekat sheet yang kedua, rumusan pembayaran yuran. Jadi pelajar, cikgu dah buat nama ni, pelajar cikgu dah buat ikut abjad. Jadi pelajar ikut abjad saja. Pastikan pelajar isi form guna nama penuh. Ada nama pelajar, nama dia sama. Macam ni Nur Hidayah, Hidayu, macam seakan-akan sama ni. Jadi kena hati-hati ni. Batrisha, banyak nama Batrisha ni. Ni Putri. Jadi kadang-kadang dia nama dia sama, bin je lain, binti lain. Jadi kena tengok letak nama, pastikan nama penuh. Boleh Jadi kat sini pun saya dah tengok ada beberapa lagi yang tak jelaskan yuran lagi lah Okey, nanti yang ini saya belum update yang ni Kita tengok kat sekali lalu. Ni cikgu akan filter macam ni lah. Okey, ramai lagi form 5 tak bayar yuran lagi ni. Pelajar ni tengoklah ni ini cikgu tak suka nak update nama ni. Jadi pelajar kena faham sendirilah. Ramai yang tak jelaskan lagi ni untuk form 5. Sebagian dah jelas. Jadi pelajar kena tengok balik. Yang ini Dennis Iman Hakimi ni dah ni.
Nanti cikgu balik. Yang bulan Oktober ni, yang ni dah ni, nanti cikgu tengok balik. Ya. Okey, jadi kalau pelajar mungkin yang dah bayar tapi nama tak tik pun cikgu, mungkin awak tak isi form. Awak dah bayar, ada yang dah bayar tapi tak isi form. Jadi sertakan resit semula, nanti cikgu akan buat semakkan. Boleh jadi pelajar tak payahlah ambil masa cikgu lama nak PM awak seorang-seorang. Jadi masing-masing ambil tanggungjawab masing-masing. Boleh tolong jelaskan yang mana belum jelas bulan September, tolong jelaskan. Okey. Alright. Okey, itu habis tentang pembayaran yuran. Dah tengok lagi dah ni. Okey. Kadang-kadang pelajar ni dia bukan tak bayar, dia tunggu saya PM dia baru dia nak jelaskan bayar. Tak nak macam tu lah pelajar ni lah, uruskan sendiri insyaAllah. Okey, jap cikgu settingkan semula supaya dia dapat. Okey. Okey, kita teruskan account club. Okey, alright. Okey, depan saya ni ada lagi yang tak dapat modul. Dalam diri saya ada 3 orang saja yang tak dapat modul ni. Ada lagi tak yang tak dapat modul? Ada tak? Ada tak yang sedang online tu tak dapat modul? Respon sikit. Ada tak? Typekan nama kat situ. Jadi tengok. Aisyah Nabilah. Aisyah Nabilah. Cikgu dah PM tadi. Aisyah Nabilah. Dah, cikgu dah masukkan. Okey. Aisyah Nabilah je seorang kat sini yang belum ni. Yang lain ada lagi seorang ni. Ahnaf saya dah post. Ahnaf saya dah post. Ahnaf nanti tengok balik tu. Takut silap awak ni. Modul tu modul yang sebelum ni lah cikgu beri tu lah. Tak apa, nanti PM cikgu kemudian. Okey, alright. Okey, seterusnya pelajar. Kita nak belajar account club dan persatuan. Okey, buka modul. Okey, topik ni topik besar. Ini adalah topik LCCI. Topik LCCI yang terakhir. Topik panjang. Jadi pelajar, topik account club ni, siapa yang pandai rekod tak lengkap analisis, dia mesti pandai club ni. Benda yang sama. Konsepnya sama. 80% sama. Macam account club rekod tak lengkap analisis. Siapa yang tak mahir rekod tak lengkap analisis, tak apa. Belajar topik ni, dia akan mahir rekod tak lengkap analisis. Jadi pelajar dia ada relate dia. Ada relate dia. Okey, sekarang pelajar respon sikit. Jumpa tak nota account club yang ada dekat situ? Jumpa tak? Selepas syarikat. Jumpa Okey, alright. Okey, kalau ada jumpa kita teruskan. Okey, account club dan persatuan. Jadi pelajar topik ni panjang jadi kena tahu. Okey, kita belajar one by one, step by step. Okey, apa tu account club? Iaitu organisasi bukan perniagaan. Dia bukan perniagaan. Tapi dia adalah sebuah pertubuhan. Dia adalah NGO. Dia sebuah pertubuhan. Jadi pelajar, tujuan utama dia bukan untuk mencari keuntungan. Dia ada untuk apa? Menjaga kepentingan dan kebajikan ahli. Alright? Okey, berikutnya contoh-contoh lah. Ini kelab-kelab lah. Kelab-kelab yang kalau di dalam sekolah dipanggil sebagai aktiviti co-curriculum. Betul? Tapi ini di luar. Luar sekolah, belajar kelab-kelab tu dipanggil sebagai pertubuhan. Okey? Alright. Okey, topik dia sama macam akaun-akaun lain pelajar, cuma kelab ni dia disebabkan dia bukan sebuah perniagaan. Jadi pelajar istilah tu berbeza sikit. Istilah tu berbeza sikit tapi guna konsep yang sama. Okey, yang pertama, apa yang berbeza ialah akaun bank dan buku tunai dalam kelab kebanyakan dia akan guna akaun penerimaan dan pembayaran, nama dia. Tapi fungsi dia sama. Kadang-kadang dia gunakan bank, ada juga soalan bank, tapi banyak tak gunakan bank. Dia panggil apa? Akaun penerimaan dan pembayaran. Alright, debit ialah apa? Konsep yang sama, debit wang masuk, kredit wang keluar, sama. Okay, siapa yang nak tanya terus mencela Okey, depan saya ni dah belajar belum akaun club? Angkat tangan sikit, ada tak? Oh, dah ramai belajar dah. Dah ramai belajar. Okey, dah belajar bagus. Nanti boleh respon cikgu Okey, alright. Okey, jadi pelajar berikutnya. Okey pelajar, biasa kita buat akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dipanggil. Sekarang dalam topik ni akaun perdagangan dan untung rugi dipisahkan. Perdagangan. Okey, akaun untung rugi pelajar dalam topik kelab dipanggil sebagai akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dia tak panggil akaun untung rugi. Jadi kena jelas ni akaun pendapatan dan perbelanjaan. Nak cari apa? Sama pelajar. Okey, kalau dalam topik-topik lain, akaun untung rugi tu kita nak cari sebagai untung bersih. Tapi dalam kelab dipanggil akaun pendapatan belanjaan, untung bersih tu dipanggil sebagai lebihan.
Kalau rugi bersih itu dinama sebagai kurangan. Ni kena tahu ni. Apa akibatnya kalau tulis untung bersih juga? Salah. Jawapan salah. Mesti tulis lebihan. Right? Okey. Dalam PKK. Dalam PKK masa biasa ada apa dalam PKK pelajar? Dalam PKK ada grup apa pelajar? Respon sikit. Ada apa dalam PKK? Respon sikit apa? Aset bukan semasa lagi? Aset Aset semasa. semasa lagi? Liability. Liability apa? Liability bukan semasa. Lagi satu liability. Liability Semasa. semasa. Okey, bagus. Okey pelajar, cuma pelajar equity pemilik dia tak panggil equity pemilik. Dia panggil sebagai apa? Dana terkumpul. Apa akibat tulis equity milik tak diterima? Mesti tulis dana terkumpul. Faham Jadi jangan keliru sikit tapi konsep yang sama. Istilah saja. Dalam topik ni pelajar keliru istilah. Okey, alright. Bukan awak je, kadang cikgu pun tersalah. Dapat semua topik guna equity milik, Ekon kelab je guna dana terkumpul. Betul? Mungkin ada tersalah-salah sikit nanti. Okey, modal awal. Okey, modal awal dia tak panggil modal awal, dia panggil sebagai dana terkumpul awal. Pelajar-pelajar ingat lagi tak? Dalam rekod tak lengkap analisis, apa formula nak kira modal? Apa formula nak kira modal? Aset tolak liability. Bagus, tepat. Aset tolak liability. Okey, aset tolak liability awal sama. Formula dana terkumpul awal pun sama. Dia panggil modal awal saja. Dia panggil sebagai dana terkumpul awal. Formula dia, konsep dia semua sama macam rekod tak lengkap. Okey, berikutnya. Okey, yang lain pelajar kalau tertunggak belum bayar, belum terima. Pelajar kalau dipanggil sebagai terakru pun diguna, tertunggak pun diguna. Okey, dipanggil apa? Belum terima. Untuk yuran pelajar dipanggil sebagai yuran belum terima. Okey, ini istilah biasalah yang kita gunakan. Okey, berikutnya. Panjang belajar. Topik ni panjang. 3 minggu cikgu cuba habiskan 3 minggu lah. Kita nak habiskan ni. Kalau cikgu buat 2 minggu memang tak habis. Memang tak habis. Kena 3 minggu. Ataupun cikgu cuba cepatkan 2 minggu. Tengoklah macam mana keadaan. Tapi memang 3 minggu tu rasanya pun tak dapat soalan kebat tu tak dapat sediakan lagi. Kita sampai topik-topik sederhana je. Lagilah yang pelajar ni, lagilah pelajar tak apa, selalu tak pernah nak respon latihan-latihan cikgu. Cikgu suruh buat latihan ini, pelajar tak sambut. Jadi susah cikgu. Lagilah lambat kita belajar. Kalau pelajar sambut, lagi cepat belajar. Okey, alright. Okey, akaun yang pertama belajar kita kena buat akaun yuran, akaun kawalan, belanja dan hasil, akaun pendapatan belajar dan PKK sama. Yang ini sebiji belajar macam rekod tak lengkap analisis sama ni. Ini. Rekod tak lengkap analisis. Cuma tambahan apa? Tambahan ini je. Ini je tambahan dia. Apa dia? Akaun yuran. Dalam topik lain semua tak ada perkataan yuran. Tapi dalam kelab ada yuran. Kenapa? Sebab dia dapat dana melalui apa? Yuran. Itu je. Dia dapatkan duit daripada yuran ahli-ahli dia. Sebab dia adalah pertubuhan, dia bukan perniagaan. Kalau perniagaan lain, dia dapat duit dari mana? Hasil jualan dapat duit. Betul. Kalau syarikat dapat duit daripada mana? Dapat modal daripada mana? Ingat lagi, baru belajar syarikat ni. Dapat syarikat dapat modal daripada mana? Share, betul. Jualan share. Bagus. Modal diterbitkan. Bagus. Okey, ini kelab memang bergantung pada yuran ahli je lah. Kalau yuran ahli tak bayar yuran, memang tak boleh bergerak lah kelab. Okey, alright. Okey pelajar. Okey, boleh tak? Itu muka 5. Kalau pelajar nak faham lagi banyak, pelajar boleh baca buku teks lah. Yang awal tu cerita penceritaan dia apa macam-macam lah. Detail Tapi cikgu terus ringkas ya. Okey, dapat gambaran tak sekarang kelab? Boleh dapat gambaran tak? Cikgu dah beritahu gambaran je. Boleh tak? Boleh Okey, jadi pelajar bayangkan bila buat akaun kelab ni awak berasa dah awak sebagai contoh awak yang menguruskan sebuah kelab lah. Contoh kelab taekwondo ke, kelab silat ke kan. Kelab badminton ke, awak menguruskan. Okey, alright. Jadi pelajar kita akan buat one by one. Jadi pelajar yang ini pelajar yang pertama ni pelajar sebab dia lain sikit daripada rekod tak lengkap. Jadi yang ini cikgu nak buat sedalam-dalamnya yuran, akaun yuran. Okey, kita buat satu-satu. Okey, akaun yuran. Okey, sebut yuran dalam kelab pelajar dipanggil sebagai hasil. Yuran ini adalah hasil. Yuran apa? Yuran ahli. Yuran ahli ni apa maksud yuran ahli? Duit yang dibayar oleh yuran-yuran oleh ahli-ahli. Okey pelajar, sebab yuran ni banyak jenis yuran tau. Dalam topik nanti yuran pertandingan ada. Yuran pertandingan tu yuran semasa kita nak anjurkan pertandingan dia kena bayar yuran. Betul? Okey, lagi yuran apa? Pendaftaran. Ataupun pendaftaran ni maksudnya one off je. Dia nak masuk jadi sebagai ahli, kita sediakan yuran pendaftaran. Pun boleh. Jadi pelajar banyak yuran. Tapi yuran ahli ni yuran bulanan. Pelajar yang bayar kadang-kadang ada kelab dia suruh bayar ikut bulan.
Ada kelab dia suruh bayar secara tahunan ikut pada kelab masing-masing. Boleh? Okey, jadi pelajar kat sini pelajar kena gunakan tarikh. Kat sini cikgu tak tunjukkan tarikh. Okey, yang atas ni pelajar, yuran debit ini dipanggil yuran belum terima. Kredit ni yuran belum terboleh. Okey, bagaimana nak ingat ni? Okey, bagaimana nak ingat? Okey, nak ingat dia pelajar, konsep asal dia pelajar ini je. Pelajar ingat lagi tak yang cikgu ajar? Terlebih dengan terkurang. AS, LS. Atas ni belanja, bawah ni hasil. Okey, lepas tu ingatkan terlebih. Kat sini cikgu suka ingat terlebih. Kalau ingat ini, boleh ingat semua. Terlebih, terkurang. Betul? Okey, jadi kalau belanja terlebih dipanggil belanja apa? Ingat lagi tak? Prabayar. Belanja terkurang dipanggil apa? Belum bayar. Hasil terkurang dipanggil hasil apa? Belum terima. Dan hasil terlebih dipanggil hasil apa? Belum terperoleh. Ini konsep dia pelajar. Jadi pelajar, yuran tadi cikgu kata apa? Yuran belanja ke hasil? Hasil. Betul, hasil. Jadi hasil, ingat konsep hasil ni. Debit ni, hasil ni dipanggil hasil apa? Respon sikit. Debit ni dekat SS masa dipanggil apa? Belum terima. Sebab itulah belum terima ni di sebelah debit. Boleh? Kredit ni dipanggil hasil apa? Belum terperoleh, terlebih. Jadi sebab tu hasil belum terperoleh dekat kredit. Okey, yang ini boleh ingat tak yang ni? Konsep ni. Boleh ingat dulu tak? 1 hari bulan. Mesti ikut konsep ni. Boleh? Ajar respon sikit. Boleh tak? Boleh? Okey, dah boleh. Okey, kalau awal dah boleh ingat, akhir boleh ingat. Apa konsep akhir? Akhir guna konsep terbalik je. Kalau awal dah boleh ingat, akhir guna konsep terbalik. Akhir macam mana nak tahu akhir? Akhir adalah maklumat yuran pada 30 atau 31 hari bulan. Okey, 30 atau 31 hari bulan ataupun maklumat akhir tu ialah maklumat tambahan. Alright? Okey, dia diterbalikkan. Itu je konsep dia. Alright, selesai. Okey, lepas tu apa lagi dalam yuran ada? Bank. Maksudnya berapa yuran yang kita sudah terima. Ini adalah sudah terima. Sudah ataupun telah terima. Berapa banyak dah ada. Okey, ini ambil kat mana? Ini ambil dekat soalan. Soalan akan bagi. Berapa banyak kita dapat. Semua soalan ada buku tunai. Jangan takut. Okey, dalam topik ni dia cikgu tadi dah bagi tahu dah. Dalam topik ni dia tak panggil buku tunai. Dia panggil apa? Ingat lagi tak tadi? Istilah tadi. Akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, bagus. Itu nak cari kat mana? Dalam soalan ada. Jangan risau. Tapi konsep dia sama buku tunai. Kalau cikgu nak tulis akaun penerimaan dan pembayaran panjang sangat kat sini. Cikgu tulis buku tunai, awak dah faham. Okey, dan last kali pelajar nak cari apa? Imbangan dia pelajar. Imbangan dia dekat sini. Apa yang cikgu tanda warna merah ni? Iaitu pelajar kena imbangkan dengan tulis pendapatan dan perbelanjaan. Imbang. Okay, ini untuk apa? Ini apa maksudnya pendapatan perbelanjaan? Ini adalah yang sebenar. Yuran yang sebenarnya mesti kita terima. Ataupun yuran dipanggil juga istilah dia apa? Yang sepatutnya yang kita kena terima. Sebenar ataupun yang sepatutnya. Itu cari dia. Okey, jadi pelajar dah dapatkan semua, pelajar amat. Okey, imbangkan dengan itu. Okey, siapa nak tanya? Dalam nota awak ada satu lagi. Cikgu tulis apa? Yuran apa kat sini? Yuran lapuk. Jumpa? Okey, yuran lapuk ni nanti dulu. Ini dah tahap kebat, nanti baru jumpa yuran lapuk. Yang asas ni pelajar kena sediakan itu. Okey, yuran ahli ni, pelajar soalan suruh buat ke, tak suruh buat ke, mesti buat. Wajib buat. Kalau tak buat, dosa pelajar. Mesti kena buat. Pelajar jadi kadang-kadang soalan tu dia trik, dia tak suruh buat. Tapi dia suruh buat dia terus. Tapi pelajar dalam akaun pendapatan pelajar ada pengiraan akaun yuran. Nanti pelajar tak buat, pelajar hilang markah. Boleh pelajar? Okey, jadi settle yang ni. Okey, yuran satu-satu dulu kita belajar. Okey, sekarang pelajar dah selesai, pelajar boleh tengok latihan awak terus. Okey, tengok latihan. Okey, jumpa tak latihan ni? Cuba tengok. Sama tak latihan awak dengan latihan cikgu ni? Sama tak? Cuba tengok. Tahun dia sama tak tahun? Sama? Tak dengar sama Okey, alright, sama. Okey, hari ni ramai masuk hari ni. Bagus. Memang penting ni nak belajar topik ni. Penting ni Sebab apa? Dia belajar topik ni dia boleh cover topik, dua topik. Kenapa? Sebab rekod tak lengkap analisis sama. Okey, pelajar. Saya percaya rekod tak lengkap analisis ramai yang tak boleh buat. Sebab apa? Kurang latihan. Pelajar kena buat latihan. Okey, sekarang pelajar, setiap soalan pelajar, maklumat yang dia bagi sama je. Nampak je bentuk setiap soalan tu nampak lain, tapi maklumat yang dia beri tu sama. Apa maklumat dia biasa dia beri?
Okey, yang pertama belajar macam ni dia bagi apa? Ini adalah akaun penerimaan dan pembayaran. Ini dia bagi apa ni? Buku tunai. Duit masuk, duit keluar. Dia beritahu dah, ni duit masuk, ini duit keluar. Sepanjang tahun tu. Dia beritahu. Okey, lepas tu apa lagi maklumat dia bagi? 1 hari bulan, maklumat awal dia bagi. Lepas tu apa lagi dia bagi? Maklumat akhir. Itu mesti ada dalam soalannya. Dan maklumat-maklumat tambahan yang lain. Maklumat tambahan kadang dia bagi terlebih, terkurang, belanja terlebih, belanja terkurang, hasil terlebih, hasil terkurang. Kadang dikira susut nilai dan sebagainya. Alright? Okey. Kalau pelajar tengok soalan nombor 2 sekali lalu. Okey, tengok pelajar tengok depan je cukup. Okey, ni maklumat apa ni? Kalau dia bagi ni 1 hari bulan ni. 1 hari bulan maklumat apa? Awal sama. Tadi awal dia letak kat sini, letak kat bawah 1 Januari kat bawah, dia letak sebelah awal dengan akhir. Betul, tapi yang ini dia letak kat atas. Tapi maklumat tu sama. Okey, lepas tu belajar dia bagi akaun bank. Akaun bank ni akaun apa ni? Sama macam tadi. Kalau nak samakan dengan tadi, akaun apa tadi? Dia panggil apa? Buku tunai. Okey, penerimaan dan pembayaran. Sebenarnya ni dipanggil penerimaan dan pembayaran. Tapi ada soalan juga digunakan buku tunai. Ada soalan juga digunakan bank. Tapi kebanyakan dia akan guna akaun penerimaan dan pembayaran. Bagus. Konsep dia sama. Debit wang masuk, kredit wang keluar. Boleh? Okey. Last kali dia bagi apa? Maklumat taman. Apa tu maklumat taman? Maklumat apa? Akhir. 31 Disember. 31 Disember maklumat apa? Akhir. Jadi pelajar 3 perkara kat sini mesti ada. Apa dia? Awal, penerimaan dan pembayaran. Akhir mesti ada. Itu dia. Jadi yang ini ada tambahan sikit. Ada juga maklumat yang terlebih, terkurang, susun nilai dan sebagainya ada. Sebagai maklumat tambahan. Alright, pelajar, itu keperluan yang ada dekat soalan. Okey, jadi kalau pelajar tengok soalan 3 pun sama. Awal ada, akhir ada. Ada tak penerimaan dan pembayaran? Cuba tengok, ada tak? Soalan nombor 3, tengok sekali lah. Ada tak? Ada ke tak ada? Ada ini. Cuma dia tak buat bentuk apa? Dia tak buat bentuk T. Kalau dia buat bentuk T, wang masuk ke mana? Ini wang masuk. Wang masuk kat mana? Debit. Ini ialah apa? Pembayaran, wang keluar. Wang keluar kat mana? Kredit. Dapat tak belajar? Okey, boleh? Faham? Faham. Okey, boleh Okey, jadi soalan dia kena tahu. Bentuk je pelajar. Bila pelajar-pelajar ni kadang-kadang dia tengok bentuk lain. Cikgu dia salah ni, soalan ni susah cikgu. Padahal maklumat ni dia bagi sama. Bentuk je berbeza. Lepas tu lah cikgu buat soalan ni, cikgu nak pelbagaikan bentuk supaya pelajar tak keliru lagi. Kalau tak, pelajar-pelajar saya, terutama pelajar saya lah. Pelajar dia tengok bentuk je cikgu. Cikgu ajar tak sama lah. Kenapa tak sama? Sebab cikgu bagi bentuk lain, ni bentuk lain. Astagfirullah. Dia cakap maklumatnya sama pelajar cuma bentuk tu lah. Okey, alright, tak apa. Nanti kita tengok je sekejap Cikgu nak ni ya. Okey, alright. Jadi kita tengok satu-satu. Kita buat yuran saja. Fokus satu-satu Okey. Jadi belajar, kalau kita tengok nombor 1 ni belajar, soalan nombor 1, cari perkataan yuran. Ada tak yuran? Tengok yuran, ada tak? Yuran apa yang dimasukkan sini? Yuran ahli. Ada tak yuran ahli? Tengok, ada tak? Okey, ada yuran ahli ni. Jumpa tak? 2240, ada tak? Ada. Okey, ini apa maksud yuran ahli ni dekat debit ni, dekat penerimaan ni? Apa maksud dia? 2240 tu apa maksud? Ini debit wang masuk. Ini kredit ialah wang keluar. Apa maksud 2240? Boleh tak respon seorang? Jawapan salah pun tak apa. Bagus, bertepat dengan soalan. Yang ini ialah apa? Yuran yang sudah terima. Bagus. Dalam buku tunai adalah yang sudah dan telah terima. Kalau debit. Yang kredit apa? Yang sudah bayar. Telah bayar. Okey, bagus. Okey, lepas tu belajar dekat mana lagi jumpa yuran. Belajar yuran masuk jangan kita buat yuran ahli je. Okey, mana yuran ahli? Ada. Dekat mana? Kat bawah. Yuran ahli belum terima. Yuran ahli belum terboleh. Sama. Belum terima maksudnya terlebih ke terkurang? Terkurang. Belum terboleh? Terlebih. Bagus. Okey. Jadi 40. Apa maksud 40 ni? 40 ni apa maksud? Respon sikit. Cuba respon sikit. Apa maksud 40 tu? Belum terima. Betul. Belum terima bila? Untuk apa? Maksudnya belum terima untuk 1 Januari awal. Dia berada dekat grup 1 Januari tu maksudnya apa? 40 ni adalah yuran ahli belum terima awal 1 hari bulan. Okey, kalau ada nombor dekat sini, kat 31 Januari, ini maksudnya belum terima akhir. Okey, tak ada angka, dia dash tak ada lah tu. Okey, yuran belum terima awal, belum terboleh. Ada tak yuran ahli belum terboleh awal? Ada tak? Tak ada. Ada tak yuran belum terboleh akhir? Ada tak? Ada, 25. Habis. Okey, ada lagi tak yuran-yuran? Cuba tengok ada tak yuran ahli lagi? Tak ada. Habis. Okey, sekarang dengan maklumat yang cikgu highlight kan, boleh masukkan tak? Okey, kita tulis tahun. Tulis tarikh dia.
Okey, pelajar first, pelajar tulis tarikh tahun berapa tu? Okey, yang atas sekali kita bermula dengan Januari 1. Letak tarikh dah 2020. Kita buat 2 tingkat lah, Januari 1. Okey, yang atas ialah ni. Format dia sama tak macam cikgu bagi tadi? Sama tak pelajar tengok? Format ni sama tak? Sama. Format dia sama. Tetap format dia. Jadi yang bawah, yang lain semua Disember 31 akhir. Yang awal saja yang dekat atas. Yang lain semua akhir. Okey, selesai. Jadi pelajar kita masukkan satu-satu. Okey, ada tak awal? Apa yang ada awal? Kalau pelajar tengok soalan tadi, apa yang ada awal? Yuran yang awal. Tolong cikgu respon. Apa dia? Ya, awal adalah 1 hari bulan. Yang atas ni ialah awal. Ingat awal. Awal. Ini awal. Ini adalah awal. Okey, okey. Berapa 1 hari bulan awal? Okey, berapa ringgit? Bulan belum terima 40. Okey, selesai. Okey, ada tak yuran belum terboleh awal? Tak ada. Yuran ahli belum terima. Okey, jadi tak ada. Belum terboleh awal tak ada. Akhir ada. Okey, kita tengok akhir pula. Okey, ni dah rekod. Okey, sekarang tengok akhir. Ada tak yuran ahli belum terima akhir? Tak ada. Belum terima akhir. Akhir kat bawah. Ini akhir. Akhir. Akhir berapa bulan? 31 hari bulan. Okey, akhir. Ada tak yuran belum terima? Tak ada. Okey, ada tak yuran belum terboleh? Ada. Berapa yang akhir? 25. Okey, boleh? Okey, lepas tu selesai. Apa lagi maklumat ada? Okey, ada tak yuran yang sudah bayar, sudah terima? Ada tak sudah terima? Ada. Berapa nilai dia? 2240. Betul? 2240. Nak tulis apa dalam sini? Jangan tulis lain. Tulis apa? Bank saja. Okey, bank tu maksudnya apa? Akaun penerimaan dan pembayaran. Berapa nilai dia? 2240. Okey, alright, selesai. Okey, dah habis. Apa pengimbang dia? Apa pengimbang dia? Tak lain tak bukan ialah apa butiran dia? Pendapatan dan perbelanjaan. Apa masuk pendapatan belanjaan tadi? Ingat lagi tak? Bank ni yang maksudnya apa? Yang sudah. Ini yang sudah atau telah. Apa masuk pendapatan dan belanjaan tadi? Tolong respon. Yang sebenar. Yang sebenar, yang sepatutnya. Jadi kita nak sediakan akaun yuran ni, kita nak dapatkan yuran yang sebenar. Yuran yang sepatutnya. Bagus. Okey, jadi pelajar tak lain tak bukan kita imbang. Kredit mesti banyak lah. 2240. 2240. Jadi pengimbang dia kita carikan dekat sini. Berapa nilai dia? Jadi pelajar tulisan panjang. Jadi kita kena cikgu letak butiran yang kedua. Okey, tolong cikgu cari. Berapa dapat? 2175. Bagus, 2175. Ini yang format kalau ada pelajar cikgu saya ajar gunakan baki BB. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi itu format ikut buku teks lama. Buku teks baru dia gunakan ini. Boleh? Ada cikgu gunakan apa? Akaun yuran awal. Guna yuran baki BB, baki HP. Pun boleh sebenarnya. Konsep akaun yang betul juga. Tapi cikgu suka gunakan konsep yang sebenar seperti dalam buku teks dan juga dalam skema SPM. Okey, faham ni pelajar? Boleh? Okey, yuran dah settle tak? Okey tak yuran ni? Boleh? Kita buat satu dulu. Okey, dah selesai. Okey, yang ni dah habis belum? Faham tak macam mana dapat 2175 ni? Faham. Faham Okey, kalau faham kita buat soalan nombor 2. Kita buat banyak sikit. Kalau dah faham dah senang. Okey, pelajar kita tengok maklumat. Okey, cari lagi perkataan yuran. Tengok soalan nombor 2. Soalan semua yuran mesti cikgu buat dulu. Cikgu nak buat, kalau dia tak suruh yuran ni nak buat kemudian boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi pelajar nak tak nak pun kena buat yuran dulu sebab nanti maklumat yuran tu kita perlukan untuk nak masuk dalam akaun lain. Okey pelajar. Sekarang pelajar cari perkataan yuran. Tolong cikgu cari jumlah dia. Berapa jumlah yuran? Ada tak jumlah yuran? Apa-apa butiran yuran? Tolong cikgu respon sikit. Yuran ahli belum terima. Okey, ada yuran ahli belum terima. Jumpa bagus. 650 lagi. Yuran ahli dekat akaun bank. Okey, akaun bank ni yuran ahli ni bermaksud apa ni? Penerimaan. Penerimaan, betul. Penerimaan. Apa maksudnya? Yuran yang telah apa? Sudah Ya, sudah terima. Sudah terima 14,500. Okey, yang awal tadi yuran ahli belum terima 650 tu yuran awal. Okey, bagus. Okey, ada lagi tak jumpa yuran? Kat mana lagi? Dekat maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Nombor 4. empat. 1,200. Okey, ni apa benda ni? Yuran apa ni? belum terima akhir. Belum terima. Okey pelajar. Pelajar kena ingat tau. Yuran pada awal dengan akhir dia mesti ada jumpa perkataan, dia mesti tulis yuran ahli saja, tak boleh. Dia mesti apa? Yuran belum terima, yuran belum terboleh. Mesti istilah tu. Okey right? Okey, jadi maklumat tambahan ni kalau dekat atas tu 1 hari bulan dah jelas. Kalau kat bawah tu maklumat tambahan tak ada tarikh. Maklumat tambahan ni merujuk berapa hari bulan?
Mesti berbulan. Ya, maklumat akhir. Mesti akhir. Bagus. Mesti akhir. Akhir berapa bulan? 31 Disember. Faham tak pelajar? Boleh tak? Boleh? Okey, boleh. Okey, alright. Jadi kita masukkan. Okey, pelajar terus masukkan. Okey, jadi yang atas ni cikgu letaklah tahun 2020. 2020. Okey, macam biasa tadi sama juga Januari 1. Cikgu nak mudahkan. Tarikh ni tak ada complicated sangat. Nanti okey, 31. Jangan ingat cikgu letak Januari 1, semua perniagaan mesti bermula dengan Januari 1. Tak. Perniagaan boleh tak bermula dengan 1 Mac? Pelajar, perniagaan boleh tak bermula dengan 1 Mac? Boleh. Boleh. Nanti dia akan berakhir pada 28 Februari tahun depan. Betul? Jadi kena tahu. Cuma cikgu nak mudahkan awak, tak nak pening-pening tentang tarikh ni. Sebab tu cikgu suka guna Januari 1 je. Tapi dalam peperiksaan awak, dia suka gunakan Julai tau. Julai ke, Ogos ke, September ke. Dia selalu guna macam tu. Okey belajar, terus masukkan. Okey, ada tak yuran belum terima awal? Tolong cikgu respon. Ada tak? Ada. Berapa nilai dia? Sebutkan nombor. 650. Bagus, tepat. Bagus. Ada tak yuran belum terperoleh awal? Ada tak? Belum terperoleh awal. 1 hari bulan. Tak ada. Cikgu letak dash. Okey, cikgu nak tanya sikit. Adakah butiran yang tak ada nak tulis dalam peperiksaan? Tak perlu. Tak perlu. Sebab cikgu sediakan tapak supaya pelajar ingat ini je formula dia. Tak ada lain dah. Faham pelajar kalau ada rakan-rakan saya, cikgu saya, dia kadang dia tak suka buat anak murid dia tablet je ni, dia tak nak. Dia tak suka. Dia kata nanti anak murid jadi malas. Dia kata, saya bukan macam tu, saya nak buat dengan cepat je pelajar Okey, alright. Okey, jadi berikutnya yuran ahli 14,500 ni nak tulis apa ni? Apa buat tulis? Mesti bank. Kenapa bank? Ini adalah yuran yang apa maksud bank tu? Sudah bayar. Bagus, sudah terima. Yuran ni hasil, jadi terima. Sudah terima. Okey, dan last kali belajar kat sini ada tak yuran akhir? Ada tak yuran akhir? Ada. Belum apa? Belum terima. Berapa belum terima? 1,200. Okey, selesai. Okey, habis. Okey, kalau dah habis, apa yang kita nak cari? Pendapatan dan tak lain tak bukan pendapatan dan perbelanjaan sebagai pengimbang. Okey, jadi totalkan kredit dulu. Berapa dapat kredit? 15,700. 15,700. Jadi debit pun mesti sama 15,700. Jadi berapakah dapat pendapatan dan perbelanjaan? 15050. Ini adalah apa? Ini adalah yuran yang sebenar, yuran yang sepatutnya. Pelajar boleh nampak tak tulisan cikgu tu? Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Jelas saya takut yang pakai handphone mungkin tak nampak ke. Yang pakai handphone nampak tak yang pakai handphone? Nampak. Okey, alright. Okey, nanti apa-apa respon tau. Jangan malu-malu, respon je Kalau nak tanya terus bercelah je, jangan ni. Okey, sekarang ekor yuran faham tak? Boleh ikut tak? Boleh. Okey, boleh. Okey, alright. Kita buat satu lagi. Okey, satu lagi. Okey, cari lagi yuran. Ada tak? Ada. Yuran ahli je. Ada banyak yuran ni. Kita nak tengok yuran ahli je. Ada tak? Okey, sebutkan berapa yuran dia. Ada tak? Jumpa. Yuran ahli belum terima. Dia belum terima. Okey, 2420 1920. Okey, 2420 tu nak maksud apa? Apa maksud 2420? Bagi awal. Bagus, yuran awal. Bagus. Okey, lepas tu yuran apa lagi? Belum terperoleh. Okey, apa maksud 480 ni? Bagi Akhir. Bagus, pandai. Okey, alright. Berikutnya, ada lagi tak jumpa yuran ahli? Dekat penerimaan. Okey, penerimaan. Apa maksud penerimaan ni? 75460 ni. Apa maksudnya? Sebenar kita nak cari. Bukan apa? Bukan bank. Yalah, betul, bank. Okey, apa maksud dari bank? Apa bank tu? Maksud bank tu apa? Sudah terima. Ya, betul. Sudah terima. Telah terima. Bagus. Tepat sekali. Okey. Yuran masuk ni tak payah. Yuran masuk ni dianggap sebagai hasil biasa je. Tak perlu ada analisis. Okey. Mana lagi? Ada lagi tak? Jumpa yuran ahli. Ada lagi tak? Yuran ahli. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, tak ada. Dah selesai. Okey. Boleh masukkan tak? Kita masukkan. Okey. Tahun sama. Tarikh 2020. Atas Januari 1. Januari 1. Okey, ada tak yang belum terima 2420? Betul lah awal 2420.
Okey, 1920. Akhir, terbalikkan. Okey, untuk belum terboleh tak ada, awal, akhir ada tak? 480. Okey, ada. Bank berapa nilai bank? 75460. Habis. Yuran lapuk tak ada lagi, tak jumpa lagi. Okey, sekarang boleh tak cari yuran sebenar? Okey, yang lain semua di Disember 31 pelajar tak buat tarikh, pelajar silap pelajar mesti buat tarikh. Awal je, yang lain semua tarikh akhir. Okey, tolong cikgu dapatkan jumlah kredit. Berapa dapat jumlah kredit? 7738. 77 380. 380. Okey, selesai. Okey, berapa dapat pendapatan dan pembelanjaan? Tolong cikgu imbangkan. 74480. 74480. 74480. Okey, yang lain-lain dia dapat tak? Faham tak macam mana nak dapat ni yuran ni? Faham cikgu. Boleh? Okey, alright. Okey, faham. Jadi cikgu kena ajar satu-satu ni. Kalau cikgu ajar soalan nombor 1 buat sampai step sampai habis, nanti patah balik nombor 2 yuran balik awak dah lupa dah. Macam mana yuran ni? Kan? Okey, alright. Jadi kita tengok sikit. Panjang pelajar yang nak buat, nampak tak? Ini kalau cikgu tak sediakan tapak ni, pelajar nak buat je. No, pelajar nak buat ni. Orang yang dah belajar kat sekolah awak tahulah berapa muka surat awak jawab. Betul tak? Ada yang dah belajar kan? Betul. Panjang. Jadi belajar Allah nak buat tu satu-satu susahnya kan. Okey. Alright, kat sini ada tak? Sekejap tengok lagi. Yang lain tu semua sama. Okey, last soalan 4. Yuran last. Okey, cari yuran. Tolong cikgu cari. Ataupun awak nak buat, cuba buat dulu. Cuba buat dulu, boleh tak? Cuba buat dulu. Lepas ni cikgu ni cuba buat dulu. Akaun yuran. Cuba buat dulu. Dapatkan dulu. Nanti cikgu bantu. Cikgu, yuran pertandingan masuk sekali ke? Tak. Ya, yuran ahli saja. Yuran ahli je Yuran pertandingan tak ada. Yuran masuk, yuran pertandingan tak ada. Yuran pertandingan tu kadang-kadang ada, kadang tak ada. Yuran ahli ni yuran yang setiap memang kita kena bayar, wajib bayar sebagai ahli. Okey, sambil-sambil tu pun cikgu buat dulu tarikh dia. Buat dulu buat dulu. Okey, kita teruskan. Sambil-sambil awak buat tu, cikgu pun buat. Jadi yuran yang kita jumpa, yuran belum terperoleh ada awal. Yuran belum terima tak ada. Jadi belum terperoleh je ada. Belum terima tak ada. Yang belum terperoleh ada. Berapa ratus awal? 300. Okey, selesai. Okey, dalam ringkasan buku tunai, ini yang kita sudah terima dan sudah bayar. Ada tak yuran? Ada. Yuran ahli. Ini kita yang sudah terima. Berapa sudah terima? 26010. Okey, selesai. Okey, maklumat tambahan. Maklumat tambahan mewakili apa? Awal ke akhir? Akhir. Okey, ada tak yuran? Okey, ada dekat maklumat nombor 1. Panjang sikit. Bilangan ahli berdaftar seramai 354 orang. Yuran tahunan setiap ahli adalah 75. Okey, jadi yuran ahli tertonggak pada 31 Disember berjumlah 240. Apa yang ada maklumat yang ada kat sini? Yuran apa? Belum terima. Ya betul. Yuran tertonggak tu yuran belum terima akhir. Bagus. Yuran belum terima. Berapa yuran belum terima? 240. Jadi letak sebelah kredit 240. Okey, selesai. Okey, habis pelajar. Jadi pelajar boleh jumlahkan berapakah dapat pendapatan dan pembelanjaan. Tolong cikgu respon. Kredit berapa dapat? 26550. 26550. Okey, double confirm betul tak? Betul. Betul. 26550. Jadi berapa pendapatan dan pembelanjaan? 26550. Betul, 26550. Okey pelajar. Okey, yang ni dia bagi apa ni? Yang dia bagi ni. Ahli dia seramai, kalau ikutkan, pelajar tengok dulu cikgu sambil-sambil cikgu buat. Okey, dalam soalan ni dia sebut ahli dia 354. Yuran seorang bayar, setiap ahli bayar RM75. Cuba pelajar dapatkan berapa yuran dia? 354 kali. Okey, dapat 26550. Ini ialah apa? Yuran sebenar. Nampak tak pelajar? Sama tak yang kita kira? 26550. Sama. Sama. Nampak tak? Kat situ sebenarnya dia dah bagi jawapan.
Okey, betul tak yang sebenarnya yang kita nak cari? Betul lah. Selama ni dia tak bagi kita info, kita tak tahu berapa ahli dia, berapa yuran dia bayar, tapi melalui akaun kita dah boleh sediakan. Kalau macam ni dia bagi maklumat yang terperinci ni, lagilah kita senang nak sediakan. Betul? Dia ada ahli dia 354, seorang bayar 75. Jadi berapa yang sebenarnya mesti sepatutnya kita terima? Darabkan, dapatlah yang sepatutnya. Okey, jelas sekarang? Cikgu. Yup. Cikgu, yuran ahli ni dia boleh duduk kat pembayaran cikgu? Tak boleh. Itu ingat, kita ni bukan ahli. Bila buat akaun ni, macam kita buat perniagaan punya akaun milikan tunggal, kita anggap kita siapa? Perniagaan. Kalau kita akaun kelab, jangan anggap kita sebagai ahli. Kita sebagai apa? Kita sebagai kelab. Faham tak? Faham ingat kedudukan kita tu. Kita sebagai kelab, kita bukan sebagai ahli. Kalau kita sebagai ahli, kita memang bayar yuran. Betul, kita adalah yang menguruskan kelab tersebut. Okey, faham kedudukan kita kena faham. Macam kalau awak anggap diri awak sebagai pekerja atau sebagai diri awak sebagai accountant. Accountant sebuah syarikat. Arti gaji tu, awak ingat gaji tu ialah hasil. Kita dapat gaji sebab kita accountant. Betul tak? Sedangkan gaji ialah apa? Belanja ke hasil gaji? Belanja. Gaji belanja. Betul, sebab apa? Kita yang bayar gaji accountant. Nampak tak? Okey, alright. Okey, selesai. Okey, ni cerita ni. Siapa Wani tanya, cikgu maklumat tambahan yang tambahan tu macam mana? Maklumat tambahan mana? Ini cikgu dah terangkan lah. Wani, okey? Dah last. Okey, alright. Jadi yang lain-lain tu cikgu belum terangkan. Okey, faham tak? Yuran, boleh? Boleh cikgu. Okey, boleh. Okey, nanti nombor 5 pelajar buat sendirilah. Nombor 5. Boleh? Nombor 5 yuran sebagai kerja rumah. Okey, cikgu cakap je kerja rumah, tapi pelajarnya tak buat-buat. Harap belajar buat lah. Okey. Alright, cikgu tak nak paksa-paksa lah. Okey, nanti paksa-paksa nanti jadi stres sendiri nanti. Okey, alright, berikutnya. Dah faham yang pertama. Okey, cikgu pergi step yang kedua. Okey, tengok nota awak lagi senang. Okey, sekejap Dah banyak sangat fail cikgu ni. Okey, rujuk nota lagi cantik. Okey, step pertama habis. Selesai. Wajib buat. Nampak tak? Wajib. Okey, step yang kedua. Apa step kedua? Akaun kawalan. Okey, akaun kawalan ni sebiji macam rekod tak lengkap. Dulu kita belajar rekod tak lengkap belajar. Kita belajar 5 minggu belajar. 5 minggu belajar. Banyak. Ingat lagi tak belajar dalam rekod tak lengkap sama. Apa tujuan akaun kawalan ni? Apa tujuan akaun kawalan nak cari apa? Ingat lagi tak? Kredit. Ya, betul. Kita nak cari jualan kredit. Bagus. Nak sediakan akaun kawalan belum bayar, macam mana nak tahu nak cari apa kalau belum bayar? Belian kredit. Betul. Tepat sekali, belian kredit. Okey, cuma dalam rekod tak lengkap, akaun kawalan ni pasti ada. Sebab apa? Sebab rekod tak lengkap tu memang kita sebuah perniagaan. Betul. Cuma kalau dalam kelab ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kenapa? Ada kelab yang berniaga, ada kelab yang tak berniaga. Belajar. Ada ke kelab? Cikgu tadi kata ke cikgu, kelab ni persatuan dia tak berniaga. Okey, ada juga kelab yang berniaga. Contoh kelab badminton. Pelajar pergi dewan badminton, pelajar perasan tak? Dalam dewan badminton tu belajar, dewan yang di luar lah, bukan kat sekolah. Kat sekolah awak memang tak ada kedai dalam dewan tu. Dewan badminton yang di luar belajar jumpa tak kedai? Ada siapa pernah pergi dewan-dewan badminton ni, pernah jumpa kedai tak dalam dewan tu? Respon sikit, ada tak? Ke tak nak pergi? Ada. Ada tak? Ada. Betul tak? Macam apa, gelanggang futsal pun ada tak? Gelanggang futsal ada tak kedai-kedai? Dia jual apa biasanya jual? Dia jual apa? Minuman. Dia jual minum. Dia jual, dia ada juga berniaga yang kecil-kecilan, dia tak besar-besar. Sebab apa? Dia nak memudahkan ahli-ahli dia. Kalau dewan badminton tu belajar, dia mesti ada apa? Kedai repair badminton, dia jual bulu tangkis, kadang sikit-sikit jual minuman, macam tu lah. Tapi kalau awak tengok yang taekwondo, ada tak jumpa orang belajar taekwondo sebelah dia ada kedai? Ada tak? Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Lepas tu belajar akaun kawalan ni kena tengok. Kalau dia berniaga, dia ada customer. Dia ada buat jualan dengan belian. Pelajaran jadi kalau dia kadang-kadang dapat tu cikgu kata step number 2 ni cikgu tak letak wajib. Sebab kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau dia berniaga, dia ada buat akaun kawalan. Kalau dia tak berniaga, dia tak buat akaun kawalan. Okey? Itu yang jadi nombor 2 bukan wajib.
Soalan ada soalan tak ada. Okey. Sekarang bagaimana nak tahu? Nak buat akaun kawalan ke tak buat? Okey, tak lain tak bukan belajar. Kalau ada ABT, buat. Jumpa je perkataan ABT, mesti buat kawalan belum terima. Okey, kalau jumpa je ABB ada, mesti buat akaun kawalan belum bayar. Faham belajar? Okey, jadi belajar dah tahu yang ni, belajar apa sekali lalu lah belajar. Ni banyak sangat ni. Okey, kat sini belajar butiran yang wajib ada. Okey, dia tak banyak, dia tak complicated akaun kawalan dia. Yang paling wajib sebut ABT mesti ada 3 perkara. Apa yang wajib? Mesti ada baki BB ni, mesti ada. Lagi apa? Ini berapa yang kita sudah terima. Ada tak ABT yang telah jelaskan hutang? Okey, dan last sekali adalah baki akhir. Okey, yang lain-lain ni yang cikgu nak tandakan ni, yang lain-lain yang cikgu tak tik ni, belajar kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, jadi belajar dia nak, kalau nak cari kat mana? Cari dekat maklumat tambahan. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Sama juga dengan kawalan belum bayar. Yang kalau ada ABB, dia mesti ada 3 butiran wajib. Apa dia? Baki BB, bank dengan baki HB. Mesti ada. Yang lain-lain ni, faedah, cas, angkutan, diskaun diterima, pulangan belian, kalau ada kat mana? Maklumat tambahan. Kalau ada, adalah. Tak ada, tak ada lah. Tak payah cari lagi dah. Okey, belajar. Boleh. Nak cari apa last? Mesti nak cari jualan kredit dan juga belian kredit. Okey, faham tak? Boleh? Boleh. Okey, tengok soalan. Cuba tengok soalan. Okey, kita nak tengok dulu. Ada tak soalan yang suruh buat akaun kawalan? Cuba tengok sikit. Soalan nombor 1. Ada tak ABT dan ABB? Ada tak? Ada tak ABT dan ABB? Respon sikit. Ada tak? Tak ada. Sebab tu tak ada. Lepas tu cikgu tak sediakan tapak. Dapat? Ada tak tapak akaun kawalan? Tak ada. Tak payah buat. Okey? Sebab tu dia tak wajib. Soalan 1 tak ada. Okey, soalan nombor 2. Ada tak ABT dan ABB? Ada tak? Ada. Ada apa? ABT. Ada ABT je. Ada pelanggan yang berhutang dengan kita. Ada tak ABB? Ada. Tak ada. ABB tak ada. Sebab tu tak payah buat akaun kawalan belum bayar. Boleh? Okey, selesai. Okey, kalau dah ada belajar, jadi dah tahu dah. Okey, sikit lagi. Okey, nombor 3. Ada tak akaun belum terima, akaun belum bayar? Ada tak? Ada. Ada Apa? ABB. Ada ABB ya. ABT ada? ABT tak ada. Tak ada. Jadi pelajar faham tak? Situasi mana nak buat ke tak nak buat? Tahu tak? Tahu. Jelas Okey, alright. Okey, kalau dah tahu, dah jelas pelajar, settle. Okey, sekarang pelajar kita tengok soalan nombor 1 ni pelajar. Tak ada, ABT tak ada, ABB tak ada. Jadi kita skip. Okey, skip. Okey, nombor 2. Ada tak ABT? Tadi pelajar tadi kata ada kan? Mana ABT kita? Carikan. Okey, ni sekejap cikgu padam yang highlight ni yang tik cikgu biarkan. Okey. Ada tak ABT? Mana ABT tadi pelajar jumpa? Ni ABT. 1 Januari. Okey, 1 Januari. Apa maksud ABT ni? ABT apa ni? Awal. Betul. Bagus. Ini ABT awal. Jadi cikgu dah sediakan tapak. Okey, pelajar. Jadi masukkan ABT awal. Butiran dia apa? Buka akaun kawalan berterima. Apa butiran awal? Baki BB. Bagus. 8795. Okay, ingat tarikh dia mesti bila? Tarikh dia mesti Januari 1 awal. Kalau pelajar letak tahun, letaklah tahun Okey, awal. Yang lain semua Disember 31. Selain semua Disember 31. Jangan lupa. Okey, cari lagi jumpa ABT. Ada lagi ABT? Cari lagi. Ada lagi tak ABT? Tambahan. Okey, maklumat tambahan. Okey, dalam buku account bank ada tak ABT? Ada. Mana ABT? Ada. Kita tengok dulu satu-satu dulu ABT 41849. Ini apa maksudnya? Yang dah terima. Betul. ABT dia ada ni lah. ABT telah jelaskan hutang. Ataupun perkataan lain, kita telah terima duit daripada ABT. Betul belajar sebab tu letak debit. Debit adalah apa? Wang masuk. Jadi pindahkan ke apa mana? Pindahkan dalam akaun kawalan belum terima, nak tulis apa? Bank. Sama macam akaun yuran tadi. Apa saja daripada akaun bank, kita akan tulis apa? Bank. Apa saja daripada buku tunai, pindahkan jadi bank. Pindah daripada akaun penerimaan dan pembayaran pun sama, tulis bank. Apa tiga-tiga akaun tu konsep yang sama. Boleh? Berapa nilai yang kita terima? 41849. Okay, kenapa kita terbalikkan? Kenapa terbalikkan? Sama je konsep akaun semua. Sama.
Akaun, kalau akaun dengan akaun pindahkan mesti guna catatan bergu. Debit mesti pindah kredit. Belajar. Jelas tak belajar? Itu dah bantu awak untuk hafal akaun. Boleh? Akaun dengan akaun mesti pindahkan macam tu. Okey, tapi kalau dengan PKK, nak pindah tak? PKK bukan akaun. PKK hanya sedarai aset, liability dengan equity. Dia bukan akaun. Sebab tu kalau awak tengok, kalau awak sediakan PKK, dia tak bergu. Okay, alright, selesai. Okay, habis lagi. Cari lagi ABT, ada lagi tak? Dekat dalam. Okay, maklumat tambahan dulu. Okay, apa maksud ABT ni? ABT akhir. Bagus ABT akhir. Berapa ABT akhir? 7546. Okay, cikgu dah nyatakan. Diskaun cek tak laku, diskaun diberi beratakan faedah, angkutan keluar, diskaun diberi pulangan jualan, hutang lapuk. Semua kalau ada dekat maklumat taman. Ada tak? Pelajar tengok. Ada tak butiran-butiran tersebut? Ada ke tak ada? Tak ada, tak ada. Lepas tu cikgu dekat awaknya modul dia nampak pudar-pudar tak? Nampak tak awaknya nota tu? Ada tak? Betul? Betul. Sebab apa cikgu nak sebab dia jarang-jarang berlaku. Kalau ada, cari kat maklumat teman. Boleh? Okey, jadi yang ini memang dah tak ada lah. Tak ada semua. Okey, dah habis dah. Ini butiran wajib ni yang cikgu letak tadi. Yang cikgu tandakan. Okey, last kali nak cari apa? Jualan. Okey, boleh tak carikan jualan? Okey, jadi kita gariskan carikan jualan. Ya, cikgu gariskan dulu. Okey, alright. Okey, belajar. Jumlahkan kredit. Berapa dapat kredit? Tolong cikgu. 49 395. 395. 49395. 49, sorry. 49395. Okey, alright pelajar. Okey, jadi berapa nilai jualan? Tolong cikgu respon. 40,600. 40,600. Okey, pelajar dapat tak? Itu adalah apa? Jualan kredit. Faham? Okey, siapa? Abbas nak tanya? Tanya terus. Jangan malu-malu. Apa beza ABT dengan ABT minuman? Mana? Mana? Sama-sama je, sama. ABT Sama. minuman kan? Maksudnya, kelab ni, kelab Reka Cipta Watan, dia berniaga kedai minuman. Macam cikgu cakap tadi, kedai badminton, dia ada jual minuman kan? Sama je. Sama. Yang atas ni pun sama. Sepatutnya akaun belum terima minuman. Yang ni terima akaun belum terima minuman. Sama. Maksudnya dia kita customer ni dia hutang minuman. Kita buka kedai minuman. Okey? Nampak tak? Nampak akaun perdagangan bawah. Sediakan apa ni? Dia sediakan apa nama dia? Akaun perdagangan minuman. Nampak tak? Nampak dia buka kedai minuman. Dia lain sikit. Kalau kita belajar milikan tunggal, dia tak letak pun jenis perniagaan. Dia tak letak pun akaun perdagangan kedai buku. Betul, tapi kelab dia letak. Okey, kelab dia letak. Okey, play ni. Okey, yang lain nak tanya tak? Ada yang nak tanya tak ini? Faham tak akaun kawalan yang ni? Boleh? Okey, kalau dah boleh kita tengok nombor 3. Okey, nombor 3 ada tak ABT dan ABB? Ada. Okey, cikgu padam yang highlight ni dulu. Apa yang ada kat sini? ABB. Okey, ABB. Mana ABB? Ada. ABB minuman lagi. Biasanya soalan selalu keluar minuman. Okey, apa lagi? Tolong cikgu. Awal ada, akhir ada. Okey, lagi apa lagi? ABB, cari lagi. Dekat apa? Pembayaran. Okey, apa maksud ABB ni? 26490 ni apa maksudnya? Sudah bayar. Bagus, sudah bayar. Semua dalam penerimaan pembayaran adalah sudah bayar. Bagus. Okey, sekarang pelajar, kita masukkan buat akaun kawalan belum bayar. BB Januari 1. Okey, ini Januari 1. Sekejap, cikgu buat garisan sikit. Tertinggal pula garisan ni. Okey, alright. Okey, Januari 1. Yang lain semua Disember 31. Yang lain semua Disember 31. Cikgu letak tarikh cikgu nak biasakan awak buat tarikh. Okey, selesai. Okey, berapa satu hari bulan? Tolong cikgu, satu hari bulan. BB 2920. Okey, alright. Kat sebelah tu dah ada. Okey, berapa akhir? Akhir dia lagi 2770. Terbalikkan 2770. Okey, habis. Okey, ini maksudnya apa? Yang kita sudah bayar. Kita dengan pembekal kita bayar. Berapa kita dah bayar? 26490. Okey, selesai. Okey, cari diskaun diterima, pulangan belian, faedah, angkutan masuk. Ada tak dekat maklumat teman?
Mesti maklumat taman. Ada tak? Tak ada lah. Okey, bila dah tak ada, boleh tak carikan jumlah belian? Okey, jadi totalkan apa? Debit dulu. Okey, totalkan debit. Berapa dapat debit? 292 60. Okey, alright. Jadi sini sama 292 60. Tolak dengan 2920. Berapa dapat belian? 263 40. Dapat tak? 263 40. Dapat tak pelajar? Dapat. Okey. Apa saja akaun yang awak belajar daripada form 4 sampai form 5 ni, apa saja akaun yang ada HB mesti pindah baki BB. Jangan lupa. Okey, 2770. Ini tarikh dia bila? Ini untuk tahun depan. Ini 2020. Atas ni 2020. Jadi bila pindahkan dia akan jadi apa? 2021 Januari 1. Okey, habis. Okey, boleh? Boleh Okey. Kalau dah boleh, cikgu sambung balik nota. Nota sikit. Okey, nombor 4 tengok sikit nombor 4. Ada tak akaun kawalan? Ada tak nombor 4? Kita buat sampai nombor 4 dah. Ada tak? ABT dan ABT? Tak ada. Okey, habis. Okey, dah habis. Kita tengok balik nota awak. Okey, siapa nak tanya ni? Siapa nak tanya tolong respon. Tanya, jangan malu-malu. Siapa nak tanya, tanya. Habis dah. Nombor step number 1, step number 2. Okey, step number 2 ni panjang sikit. Cikgu ulang balik. Macam mana nak tahu nak kena buat ke tak buat kawalan belum terima, kawalan berbayar? Tolong respon. Macam mana nak tahu? ABT dan ABT. Bagus. Ada ABT ke tak ada? Kalau ada ABT je, soalan suruh buat ke tak suruh buat akaun kawalan, mesti buat. Kalau tak, awak tak dapat jualan kredit. Belajar. Tak ada cara lain nak buat jualan kredit. Belajar. Melainkan buat akaun kawalan saja. Manakala cerita yang sama, ada je ABB, walaupun soalan tak suruh buat akaun kawalan, mesti kena buat kalau ada ABB. Kalau tak ada cara lain nak dapatkan belian kredit. Okey, faham tak belajar apa yang cikgu cerita ni? Faham? Boleh? Okey. Sekarang belajar, dia ada kaitan dengan apa? Step number 2 belum habis lagi ni. Step number 2 kaitan apa? Kalau ada ABT, ABB, ada belian dengan jualan, dan tentu ada apa? Akaun perdagangan. Ada apa? Akaun perdagangan. Pelajar, awak punya nota tu dia tulis akaun ke penyata? Penyata. Betul kan belajar? Dia bukan penyata, dia akaun. Betulkan nota tu sikit betulkan. Alright. Okey, selesai. Okey. Akaun perdagangan dia lain sikit. Pelajar, tengok betul-betul cikgu besarkan ni. Okey, kalau ada pelajar ada jualan dengan ada belian, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Perdagangan dia bukan wajib. Kalau dia buka kedai, ada kelab yang buka kedai, ada kelab yang tak buka kedai. Kalau dia buka kedai, ada perdagangan. Macam mana nak tahu perdagangan ada ke tak ada? Sedang cerita belajar. Pelajar tengok je soalan. Ada tak disuruhkan perdagangan? Kalau perdagangan tu mungkin ada dia berniaga. Jadi kena hati-hati. Okey. Sekarang pelajar simple je dia punya akaun perdagangan. Ini yang selalu ada. Jualan. Kita dulu belajar pening panjang. Jualan, tolak pulangan, jualan, dapat jualan bersih. Ada pelajar. Tapi pelajar bayangkan dah. Kalau dekat dewan besar tu pelajar. Dewan badminton tu belajar. Ada kedai minuman tu lah. Pelajar. Kita dah minum 100 plus. Lepas tu minum cakap. Minuman ni pahit lah. Pulang balik. Ada tak belajar? Ada tak? Belajar. Ada tak orang buat seperti itu? Tak ada lah belajar. Tak ada lah. Sebab niaga kecil-kecilan. Kita pun kesian tengok. Dah kelab dah tubuhkan kedai tu. Dah senang kita nak beli air pun dah kena bagus dah. Betul tak? Belajar ini bukan perniagaan tau. Dia just untuk buka kedai pun untuk bantu. Untuk apa? Memudahkan ahli-ahli saja. Okey, jadi lepas tu jualan. Jualan ni bermaksud apa jualan ni? Jualan ni pelajar bermaksud jualan tunai tambah jualan kredit. Jualan apa ni? Buat nota sikit. Kat atas ni cikgu dah buat nota. Dah ada. Tapi cikgu nak suruh buat catatan juga. Ini. Jualan ni. Jualan yang kita masuk sini. Jualan ni yang maksudnya apa? Jualan tunai yang kita ambil kat buku tunai. Direct. Okey. Kalau ada. Jualan kredit dapat daripada mana? Daripada akaun kawalan. Itu je. Okey. Kalau belian apa? Belian tunai kita ambil kat buku tunai. Tambah belian kredit daripada sini. Sama konsep rekod tak lengkap analisis. Sama. Okey. Jadi cikgu tambahkan kat sini. Ni jualan apa? Formula dia. Jualan tunai. Tambah dengan jualan apa? Kredit. Boleh? Cikgu letak K je. Faham? Okey. Lepas tu pelajar habis letak ujung kolom nombor 2 kolom. Terus letak inventory awal. Inventory awal apa? Okey. Dia pelajar dia akan tulis jenis perniagaan dia. Dia berniaga apa? Kalau berniaga kedai minuman, akaun perdagangan minuman. Kalau dia buka kedai buku, akaun perdagangan kedai buku. Kalau dia buka restoran, akaun perdagangan restoran. Kalau dia buka kedai cenderamata, akaun perdagangan kedai cenderamata. Tu ayat dia lain. Faham tak pelajar?
Boleh. Kalau cerita dia pasal minuman, belajar minuman, cerita kat dalam ni semua je tentang minuman. Jualan minuman, inventory awal minuman, belian minuman, inventory akhir minuman, upah belanja minuman, semua cerita minuman. Tak cerita lain dah. Kalau atas ni, nama dia kat atas ni kedai buku, semua bawah ni kedai buku, jualan kedai buku. Tak adalah jualan kedai buku. Jualan apa? Jualan buku, inventory awal buku. Faham belajar? Dia tak panggil lah kedai buku. Kedai tu premis. Betul tak belajar buku? Faham tak? Okey, jelas tak apa yang cikgu cerita ni? Jelas? Okey, sekarang dari segi format. Okey, format. Dapat jualan, letak. Jangan pening-pening. Cikgu kalau ada pulangan jualan, kalau ada letak je lah pulangan jualan kat bawah ni. Tapi jarang-jarang berlaku lah. Kalau pelajar buat 100 soalan, mungkin pelajar jumpa 1 je baca soalan. Ini buat bukan kata 100, buat 10 soalan pun dah pening ya. Okey. Berikutnya, inventory awal. Letakkan inventory awal. Inventory awal biasa berapa hari bulan? 1 hari bulan. Betul? Inventory awal. Okey. Terus tambah dengan apa? Belian pelarasan. Apa maksud belian? Belian apa ni? Sama cerita. Belian apa? Belian tunai tambah belian kredit. Bagus. Belian tunai tambah belian kredit. Dapatkan. Alright, dapatkan, jumlahkan kat sini. Okey, dapatkan, tambahkan. Pelajar terus dapat ini. Tak payah letak kos belian ke tak payah, tak perlu. Nak letak boleh, letaklah. Sebelum letak tolak inventory biasanya ialah kos barang dijual. Kalau nak letak. Tak letak pun tak apa. Buku tag dia tak letak. Okey, alright. Tolak inventory akhir. Inventory awal 1 hari bulan, akhir berapa bulan? 30 atau 31 hari bulan. Bagus. Okey. Jumlahkan, tolakkan, dapat jumlah. Okey, dan last kali belajar. Ini yang lain. Ini yang unik sikit. Ini yang unik sikit. Okey, belajar. Ini belajar. Kalau biasanya kita akan buat apa? Audi. Kita akan letak apa? Audi. Betul tak? Belajar. Tapi Audi pun biasa kita letak kat atas. Betul belajar? Tapi belajar dalam buku teks dia dah jelas dah. Semua letak kat bawah saja. Jadi belajar dia letakkan, tambahkan apa? Apa-apa saja Audi. Dan juga kalau bukan Audi boleh masuk apa? Gaji. Boleh masuk tak gaji dalam perdagangan? Boleh tak belajar? Boleh. Boleh? Gaji ada dalam perdagangan? Tak tak ada. Audi saja. Betul lah, Audi je. Tapi dalam account club, dalam kelab, gaji boleh masuk tak? Sewa boleh masuk tak sewa? Boleh. Sebab belanja. Sebab apa? Sebab dia belanja. Kat sini belajar, kalau dalam milikan tunggal tak boleh. Kadar bayaran tak boleh masuk, sewa tak boleh masuk, gaji tak boleh masuk. Yang boleh masuk dalam perdagangan ialah Audi je. Tapi belajar, kena ingat. Gaji, sewa, kadar bayaran, insurans, faedah, apa saja belanja boleh masuk. Tapi dengan syarat apa? Mesti ada perkataan minuman. Mesti ada perkataan apa? Minuman. Dia relate dengan tajuk dia. Jadi kalau dia kata gaji pekerja minuman, boleh masuk. Sewa minuman, boleh masuk. Kadar bayaran kedai minuman, boleh masuk. Asal ada minuman je masuk. Faham tak? Kalau atas ni nama dia akaun perdagangan kedai buku. Boleh tak tulis sewa kedai buku? Masuk tak sewa kedai buku? Tolong respon. Boleh. Kenapa boleh masuk? Sebab ada nama kedai buku tadi. Faham belajar? Tapi kalau dia tulis sewa je, kedai buku tak ada. Tak ada perkataan kedai buku. Boleh masuk tak? Tak boleh. Tak boleh. Faham belajar? Okey. Kalau nak tulis sini kadar bayaran kedai buku, boleh masuk tak? Kalau atas ni contoh kedai buku, boleh tak? Boleh. Asalkan boleh kalau atas tu adalah kedai buku. Okey, jelas tak belajar? Apa yang cikgu cerita ni? Dia lain sikit dengan yang lain. Dia lain sikit dengan sebelum ni kita belajar. Okey, lepas tu belajar tambahkan. Pelajar dapat jumlah sebelah. Pelajar tolakkan, pelajar dapat jawapan. Boleh? Okey, jawapan ni kalau positif macam biasa, dia akan tulis apa? Untung. Untung apa? Minuman. Tulis untung kasar, salah. Jadi ikut perniagaan dia. Cerita minuman, untung minuman. Kalau kedai buku, untung kedai buku. Kalau perdagangan restoran, untung restoran. Dan sebaliknya, kalau rugi, kena rugi apa? Rugi minuman, rugi kedai buku, rugi restoran dan sebagainya. Okey, jelas tak belajar? Kat sini, jangan, cikgu dah buat note dah. Jangan tulis untung kasar. Okey, faham? Boleh? Boleh ingat tak formula ni? Jualan, inventory awal, belian. Lepas tu tolak inventory akhir, tambah dengan apa? Apa-apa saja belanja tentang minuman. Okey, boleh?
Okey, dekat sini yang nak cari kat mana ni? Nak cari kat mana? Yang lain awak dah tahu cari. Yang ni nak cari kat mana? Tak lain. Dia ada dua tempat je. Satu dekat wang keluar. Satu lagi kat mana? Maklumat tambahan. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Okey? Alright. Okey, nak faham lagi? Kita buat jawapan kita baru kita faham. Okey? Okey, alright. Sambung tadi. Latihan table. Yang mana tadi yang ada perdagangan untung rugi tadi? Soalan apa? Ini kalau buat sampai step 5 hari ni, belajar, pening awak, jam awak. Belajar kena buat satu-satu. Okey, nombor 1 ni ada tak perdagangan? Tengok soalan, ada tak perdagangan? Tak ada. Sebab dia tak ada jualan, dia tak ada belian. Sebab tu tak ada perdagangan. Tu logik dia. Okey, yang kedua. Ada tak perdagangan? Ada tak? Ada. Perdagangan apa? Minuman. Ada. Kenapa? Sebab dia ada belian dengan jualan, dia ada ABT tadi. Dia ada jualan, mesti ada perdagangan. Keringan. Okey, alright. Seterusnya. Okey, kita tulis buat perdagangan. Buat sama-sama dengan cikgu. Okey, teliti. Cikgu buat satu-satu. Tak faham terus tanya. Jangan malu-malu. Okey, soalan nombor 2. Kelab apa nama dia? Kita tulis nama kelab. Kelab apa nama dia? Kelab Reka Watan. Okey, akaun perdagangan apa tu? Dia tulis akaun perdagangan apa? Minuman. Minuman. Jadi cerita kat dalam ni semua tentang minuman. Tak cerita minuman tak masuk. Okey, bila tarikh dia? 31 Disember 2020. Okey, selesai. Okey, first jualan. Pelajar ingat lagi tak formula jualan? Apa formula jualan? Apa dia? Jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, kalau nak buat jualan kredit tambah jualan tunai boleh tak? Boleh. Boleh, tak apa. Sama je konsep matematik. Kita tambah, nak tambah mana-mana. 100 tambah 20, 20 tambah 100, sama je. Belajar sama je. Okey, sekarang belajar. Jualan tunai. Cari jualan tunai. Jualan tunai je apa? Berapa banyak jualan cash? Okey, jualan tak lain tak bukan cari dekat mana wang masuk. Ada tak dekat wang masuk? Jumpa tak wang masuk? Ini wang masuk. Jumpa tak jualan? Ada tak jualan? 10,200. Ya, betul. Ini jualan. Jualan minuman. 10,200. Jadi itu jualan tunai dia. Boleh? 10,200. Tak payah kira lagi. Dia bagi ada. Kalau tak ada, macam mana cikgu? Kalau tak ada, macam mana nak buat? Terletak je kosong. Jadi kita tahu jualan tunai tu tak ada. Boleh? Okey. Berikutnya jualan kredit. Dekat mana nak cari jualan kredit? Dalam akaun kawalan. Ada tak jualan kredit tadi? Berapa ribu? 40,600. 40,600. Bagus. 40,600. Okey, tambahkan kedua-dua ni. Berapakah dapat jualan sebenar? Tolong cikgu respon. Berapa? 50,800. Okey, 50,800. Okey, pelajar tanya-tanya. Siapa faham ke tak faham ni? 50,800. Tak faham tanya. Faham. Yang lain ni? Boleh tak? Boleh ikut tak? Satu-satu ni. Boleh cikgu. Boleh je. Boleh? Okey, boleh. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya format dia ialah inventory awal. Okey, cari inventory awal. Sebut awal tak lain dah. Tak lain tak bukan dekat mana? 1 hari bulan. Ada tak maklumat 1 hari bulan? Kat atas sekali. Ada tak? Inventory. Jumpa tak? Ada. Semua di situ minuman. Inventory minuman. Berapa nilai dia? 6550. 6550. Selesai. Okey, sambung. Belian. Belian ni ada pelarasan. Sama juga. Apa konsep belian tadi? Belian tunai tambah dengan Belian kredit. kredit. Okey, belian tunai. Tengok dekat buku tunai. Kalau kita beli, duit kita keluar. Cari dekat wang keluar. Ada tak? Belian. Ada tak tulis belian? Ada tak? Ada. Butiran pertama. Jumpa tak? Jumpa? Nampak tak? Berapa nilai belian tu? 37,360. Okey, 37,360. Nampak? Okey. Tambah belian kredit. Okey, ada tak ABB kat atas? Ada tak kita buat kawalan belum bayar? Tak ada. Okey, kenapa tak ada? Kenapa tak ada akaun kawalan belum bayar? Sebab tak ada ABB. Bagus cakap. Itu saja. Betul jawapan awak. Tepat. Jadi tak ada ABB, jawapan dia kosong. Belian kredit tak ada. Okey, berapa? Tekan kalkulator kuat-kuat. Berapa dapat? 37,360 tambah kosong. Berapa dapat? Okey, dapat. Okey, alright. Selesai. Okey, dah dapat. Tambahkan. Dapat 55,650. Berapa dapat tambahkan? 43? 910. 43,910. Okey, selesai. Okey, tolak inventory akhir. Kalau awal letak awal. Akhir dekat mana nak letak? Nak cari akhir. Inventory akhir. Maklumat tambahan. Maklumat tambahan tu ialah 31 jumpa. Jumpa tak maklumat akhir? Ada. Berapa nilai dia? 5845.
Okey, tolakkan. Berapa dapat? Berapa dapat? Tolong cikgu. 38 065. Double confirm? Betul tak? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, betul. Okey, ingat lagi tak tadi? Tambah apa? Ingat lagi tak tambah apa tadi? Tambah apa? Apa-apa saja belanja tentang minuman. Betul. Cikgu kata tadi ada 2 tempat je. Mata awak jangan tengok tempat lain. Mata awak tengok kat mana 2 tempat yang cikgu masukkan. Mata awak tengok dekat mana cikgu nak pakai pen ni. Tengok dekat ruang keluar. Satu lagi kat mana? Maklumat tambahan. Itu je tempat dia. Okey, pelajar tengok. Ada tak cerita tentang minuman? Belanja tentang minuman. Ada tak? Ada tak? Apa dia? Ada. Okey, ada. Bagus. Apa dia? Upah minuman. Betul. Lagi? Ada lagi tak? Okey. Minuman dan mesyuarat tu, itu bukan berkaitan dengan kedai kita. Itu orang pergi mesyuarat, dia dapat air atas meja dia. Pelajar, tak sama dengan belanja dekat kedai minuman tu. Faham tak pelajar? Boleh tak? Ni Nabi ni nak cakap nanti mic baru buka Okey. Alright pelajar. Jadi minuman dan mesyuarat tak masuk. Sebab apa? Orang yang datang mesyuarat tu kita beri minuman. Pelajar, dia bukan berkaitan dengan kedai minuman. Okey, jelas ni? Jadi ada satu je. Apa dia? Upah minuman. Okey, berapa upah minuman? 3,600. Okey, 3,600. Okey, selesai. Okey, jadi pelajar tambahkan. Berapa dapat? Tolong cikgu tambah. Berapa dapat? Tak dengar. Sudah keluar sikit. 41 665. Okey, double confirm. Dapat tak? Dapat. Okey, dapat. Apa nak buat sekarang? Nak tambah ke nak tolak? Apa? Tolak. Okey, tolakkan. Tolak dah letak bracket lagi, baguslah. Okey, berapa dapat jawapan? 9135. Sama tak dengan jawapan cikgu berikan? Sama tak? Sama. Okey, tulis untung salah. Tulis apa? Ya, untung minuman. Tulis untung kasar? Boleh. Untung kasar salah. Jadi cikgu nak buat ni, macam ni cikgu nak buat. Untung minuman betul. Untung kasar salah. Untung apa lagi? Untung saja salah. Faham belajar? Jadi kena betul. Ini kena tepat. Jangan ambil sambil lewa kat sini. Jadi butiran kena betul. Kalau pelajar dapat 913, jawapan dah tepat dah. Butiran salah. Jawapan awak dianggap salah. Butiran paling penting. Okey, jelas tak apa yang cikgu cerita ni? Jelas? Yang lain siapa nak tanya ni, tanya perdagangan ni. Faham tak? Faham. Okey, alright. Okey, jadi yang pelajar-pelajar yang dah belajar tu sama tak apa yang cikgu ajar ni dekat sekolah? Sama kan? Boleh buat. Dia mesti kena ni lagi cekap ni, dah belajar ni. Ya. Betul tak? Lagi siapa lagi belajar tadi? Ni Nabil dah belajar belum? Belum. Oh, belum belajar. Solah tadi dah belajar, Solah. Dah cikgu. Okey, sama tak? Sama. Sama kan? Soalan dia bentuk dia sama tak? Soalan bentuk dia. Sama lebih kurang Okey, alright. Okey, kita berikutnya soalan nombor 3. Okey, nombor 3 tadi kita dah tahu dah ada akaun kawalan, mesti ada punya akaun kawalan. Ada tak soalan dia? Kita rujuk soalan. Betul, double confirm je. Ada tak soalan dia? Ada. Akaun pedagang minuman lagi. Betul? Minuman je lah Okey, kita tuliskan nama kelab. Siapa nama kelab dia? Santubong. Okey, akaun perdagangan apa? Minuman. Okey, tarikh bila tarikh dia? 31 Disember 2020. Okey, 2020. Okey, selesai. Okey, alright. Okey, seterusnya bantu cikgu. Okey, formula jualan. Apa formula jualan?
Jualan tunai tambah kredit. Okey, bagus. Jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, sekarang tengok jualan tunai. Cari jualan tunai. Terus tengok dalam berapa. Jualan tunai nak cari kat mana? Wang masuk. Apa tu wang masuk dekat sini? Okey, penerimaan. Ada tak jumpa jualan? Ada. Berapa nilai jualan? 46,290. Okey, tambah jualan kredit. Ada tak akaun kawalan belum terima kat atas? Ada tak? Tak ada. Kosong. Jadi berapa jumlah dia? 46,290. Okey, selesai. Okey, sekarang seterusnya. Inventory awal. Inventory 1 hari bulan. Inventory minuman. Jumpa tak 1 hari bulan? Tengok kat atas ada tak? 1 hari bulan. 1 hari bulan ada tak jumpa? Ada. Inventory minuman. Ada 1 hari bulan. 8160. Letak berapa tu? 1860. Okey, alright. Belian. Apa formula belian tadi? Ingat lagi tak? Belian tunai tambah kredit. Bagus. Okey, cari dekat belian tunai. Okey, ada tak belian tunai? Beli, kita duit keluar. Duit keluar ialah dekat mana? Pembayaran. Okey, cari dekat pembayaran. Ada tak belian kredit? Belian tunai. Ada tak belian? Belian minuman. Ada tak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Jadi kita anggap kosong. Tulis kosong lah. Jadi awak tahu. Oh, jual belian tunai tak ada. Tambah belian kredit. Ada tak belian kredit kat atas? Ada. Apa nilai dia? 26340. Okey, berapa jumlah dia? 26340. Okey, selesai. Okey, tambahkan pelajar. Berapa pelajar dapat? 28 200. 200. Okey, alright. Okey, inventory akhir. Mana inventory akhir? Akhir lah 31 bulan. Ada tak inventory akhir dia? Berapa nilai dia? 1690. 1990. Okey, tolakkan. Berapa dapat? 2940. 2940. Macam salah je. 29 berapa? 26510. 26510. 26510. Tolakkan tolak. Okey, alright. Habis. Tambah. Ini yang cikgu risau ni. Tambah. Cikgu ulang balik. Minta maaf pelajar. Cikgu minta ulang-ulang benda ni supaya cikgu pelajar ingat. Pelajar tambah apa pelajar? Apa konsep dia tambah apa? Belanja. Belanja apa? Belanja apa? Dan minuman. Mesti minuman. Kenapa minuman? Sebab perdagangan minuman. Bagus. Bagus. Okey, cari. Ada tak? Dekat mana nak cari? Ada 2 tempat je. Kat mana nak cari? Pembayaran, wang keluar. Dengan apa? Maklumat taman. Ada tak cerita dia? Cari minuman ada tak? Maklumat tambahan. Putaran dulu. Maklumat taman ada. Dia cerita pasal apa? Apa dia cerita tu? Gaji. Okey. Apa tu? Okey, nombor 2 Okey, sebanyak 12,000 daripada gaji adalah gaji pekerja bahagian minuman. Okey, ada gaji pekerja minuman. Ada minuman tu. Jadi yang kita nak masuk yang inilah gaji pekerja minuman. Jadi istilah dia berapa? Ada, iaitu 12,000. Tapi tak tulis pun dalam pembayaran. Dia dah termasukkan dalam gaji. Betul belajar? Faham tak ayat dia? Sebanyak 12,000 daripada gaji. Daripada gaji ni 48,000. 12,000 tu adalah gaji untuk pekerja minuman. Gaji untuk kedai minuman ni. Pada pelajar. Jadi gaji kat atas ni apa nak buat? Nak buat apa? Tolak. Tolak berapa? 12,000. Betul? Okey, jadi gaji ni tak boleh masuk sini. Sebab ini akaun perdagangan minuman. Gaji ni akan masuk dalam akaun nanti. Step berikutnya. Boleh? Perdagangan ni special. Dia cerita minuman je. Yang tak minuman tak boleh masuk. Jadi yang minuman ni berapa banyak? Minuman. Dia cerita pasal minuman. Gaji apa nak tulis? Gaji pekerja minuman je cukup. Nak tulis gaji pekerja bahagian minuman? Boleh? Gaji pekerja minuman pun dah cukup. Berapa ribu pelajar? Tolong cikgu. 12,000. Betul, 12,000. Okey, 12,000. Tambahkan. Berapa dapat? Tolong cikgu. Tambahkan. 38,510. Okey, alright. Sekarang tolakkan. Berapa pelajar dapat? 7780. 7780. Sama tak dengan jawapan cikgu beri? Sama. Jadi ini dipanggil untung apa? Minuman. Betul, untung minuman. Cukup. Okey.
Faham tak pelajar apa yang cikgu cerita hari ni? Boleh ikut? Boleh? Boleh Okey, harap boleh lah. Kalau cikgu nak masuk step yang ketiga ni, macam panjang sikit lah. Step ketiga ni macam panjang sikit. Boleh. Step nombor 4 tak ada step nombor 2. Soalan nombor 4 tak ada step nombor 2. Okey. Kalau soalan nombor 5 ada tak nombor 5? Ada masa sikit ni, boleh buat tak? Kita buat, rumuskan apa yang kita belajar tadi. Nombor 5 pun sama, tak ada perdagangan. Tapi nombor 5 boleh tak buat akaun yuran? Okey, boleh. Jadi cikgu stop sampai step nombor 2 Boleh. Minggu depan kita akan buat step nombor 3. Boleh jangan kabut dah. Kita fokus satu-satu dulu. Okey. Sekarang soalan nombor 5 pelajar kita buat akaun yuran je. Okey, sediakan akaun yuran tu. Tengok. Buat dulu buat. Nanti cikgu bantu. Sudah Okey, letakkan tarikh dia. Tarikh dia berakhir 31 Mac. Jadi bermula dengan April 1. 2020 April 1. Okey, siapa yang dah dapat jawapan, bagi tahu berapa dapat. Okey, jumpa. Cikgu nak pendapatan belanjaan dia yang Pendapatan dan belanjaan. Berapa dapat? 8475. Okey, dapat tak rakan-rakan lain? 8475 dapat tak? 8475. Ini jawapan dia. Okey, dapat. Okey, bagus. Okey, apa yang dia bagi? First, yuran tertonggak. Yuran tertonggak tu adalah bermaksud apa? Yuran belum terima awal. Berapa awal? 825. Okey, akhir dia berapa? 525. Ini adalah yuran belum terima akhir. Berapa akhir? Iaitu 525. Okey, cikgu lupa letak tarikh. Tarikh yang berikutnya pelajar tahun berbeza dah pelajar sebab dia tarikh akhir. Ini adalah Mac 31. Pelajar berserabut sikitlah kalau melibatkan ni complicated sikit. Mac 31. Okey, alright. Okey, jadi bank berapa? 525. Okey, yuran belum terboleh awal tak ada, awal kosong. Akhir adalah 425. Okey, berapa bank yuran cari kat sini? Yuran ahli. Yuran ahli saja 9,200. Okey, jadi selesai. Okey pelajar, tambahkan dapat tak? Berapa nilai dia tambahkan? 9725. Dapat tak? Semua pelajar dapat tak? 9725. Dapat. Dapat 8475. Jadi itu jawapan dia. Okey, selesai yang ini. Okey, nanti pelajar cikgu bekalkan banyak lagi. Pelajar boleh... Okey, nombor ni dah kebat dah. Soalan SPM 1 ni dah kebat. Kenapa kebat? Sekejap Dia ada apa ni? Ada ni tak? Dia ada yuran ni tak? Sekejap yuran ni tak ada. Dia tak ada yang ni, tak ada. Okey, tak apa. Okey, kita buat ni dulu. Okey, soalan nombor apa ni? Soalan SPM 1 kan? SPM 1. Kita ada masa lagi. Boleh tak belajar? Boleh. Boleh Okey, kita buat yuran. Okey, cari pula yuran ni. Yuran, ada tak yuran? Cuba tengok yuran. Buat sama-sama. Ada tak sekali lalu? Okey, tarikh dia nampak pelajar. Tarikh dia tahun dia leceh sikit lah pelajar. Jadi pelajar kena tahu kena faham maksud dia 2019 awal ialah Oktober 1. Atas ni awal. Okey, bawah ni akhir 2020. September 30. Okey, alright. Jadi pelajar masukkan. Pelajar. Jumpa yuran. Cari yuran je. Yuran belum terboleh. Jumpa pelajar masuk. 300. Okey, ada mungkin nak tanya cikgu. Dalam periksa nanti kita nak buat tapak. Awak buat tapak lagi senang. Tak payah cerita. Bukan banyak sangat pun butiran dia. Ada masuk. Ada masuk. Tak ada, tak ada. Tu je Okey. 300. Jadi 300 dah masuk. Belum terboleh. Awal, akhir 1,500. Letakkan 1,500. Okey, lepas tu yuran tertonggak. Yuran tertonggak ialah yuran apa pelajar? Belum tulis yuran tertonggak boleh tak? Boleh tak tulis yuran tertonggak? Boleh tak? Boleh. Mesti yuran belum terima. Itu dalam bentuk soalan je boleh yuran tertonggak. Okey? Alright. Jadi kena hati-hati.
Okey, bank. Berapa yuran ahli? Ada 13,500. Okey, selesai. Okey, ada lagi tak yuran? Habis. Tak ada lagi dah. Okey, carikan yuran lapuk pun tak ada soalan ni. Okey, tolong cikgu jumlahkan. Berapa dapat? Kredit. Berapa? 14,000. Okey, 14,000. Okey, 14,000. Okey, tolakkan dengan 1,500, tolak dengan 100. Berapa dapat? 20,400. 20,400. 12,000. 12,000, sorry. 12,400. Okey, dapat? Boleh? Boleh cikgu. Boleh? Okey, alright. Berikutnya. Okey, kat soalan ni ada akaun perdagangan. Perdagangan kedai buku. Tadi sebut minuman-minuman kan. Sekarang kita kedai buku pula. Okey, sekarang pelajar first sebelum buat perdagangan kena cari dulu belian atau jualan kredit. Okey, ada tak ABT kat sini? Cikgu nak tanya, ABT ada tak? Tak ada. Tak ada. Yang ada apa? ABB. Jadi kita buat akaun kawalan belum bayar. Boleh? Kawalan belum bayar. Okey, yang ni cikgu macam biasalah ya. Cikgu awal cikgu letak tarikh dulu. 2020 adalah Oktober 2019. Oktober 1. Yang lain semua ialah apa tarikh dia? 2020. September 30. Nampak tak? Dia melecehkan kita. Tu yang kacau tu. Okay, alright. Okay, jadi pelajar ini kita akan buat Oktober 1. Okay, selesai. Okay, cari baki BB. Ada tak baki BB? Akaun belum bayar. Ada tak belum bayar? Ada. Belum bayar. Ini akaun belum bayar kedai buku. Awal 1970. Masukkan 1970. Berapa akhir? 2050. 2050. Okay, berapa bank? Berapa yang kita dah bayar? Ada tak bayar? Cari ABB. Ada tak? Ada. Jumpa tak? Nampak tak belajar ABB? 273. 273. Okey, 273. Okey. Yang lain diskaun diterima, pulangan belian, charge semua cari kat mana? Maklumat taman. Ada tak maklumat taman? Cuba tengok. Ada tak faedah, diskaun diterima, pulangan belian ada tak? Tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada. Kalau nak tanya cikgu, cikgu memang tak ada ke? Awak tengok ni, cikgu bagi soalan sebenar. Ini soalan SPM ni pelajar. Okey. Alright pelajar. Sekarang carikan belian kredit. Berapa dapat? Tolong jumlahkan debit. Tak dengar 4 1 2 3 2 3. Betul? 1 2 3 2 3. Okey, alright. Tolak 1970. 10353. Okey, selesai. Okey, HB jangan lupa pindahkan baki BB. 2050. Okey, habis. Okey, habis. Okey, dah habis. Boleh tak buat perdagangan? Kita buat perdagangan. Boleh tak? Boleh? Okey, jadi kita buat nama kelab. Siapa nama kelab dia? Easy Reader. Okey, perdagangan apa? Kedai buku. Jangan tulis buku ya. Tadi minuman tak tulis kedai minuman ke? Ikut bergantung pada soalan. Bergantung pada soalan ya. Okey, berakhir bila? Tarikh dia 30 September 2020. Okey, selesai. Okey. Ni cikgu berulang ni benda cerita yang sama. Okey, jualan. Apa formula jualan? Jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, jualan tunai. Berapa dapat jualan tunai? Cari jualan tunai dulu. Nak buat jualan kredit dulu pun boleh. Tak apa, tak masalah. Okey, berapa jualan tunai? Jumpa tak? Dapat 1060. Bagus, betul. Okey, jualan kredit ada tak jualan kredit? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Tak ada. Tak ada apa? Tak ada ABT? Tak ada lah. Betul tak? Okey, bagus. 10620. Okey, bagus. Tak maaf cikgu tanya berulang-ulang ni nak kasih awak faham je. Okey. Inventory awal. Ada tak inventory awal? Semua nampak. Kedai buku. Semua cerita kedai buku. Berapa nilai dia? 790. Okey. Nak letak akhir. Cikgu nak letak akhir tu lah. Letaklah
Nak letak-letak mentang-mentang dah ada tapak, senang. Letak je lah. Okey. Alright, belian. Apa formula belian? Tunai tambah kredit. Okey, belian tunai. Okey, ada tak belian? Belian tunai kita tambah belian kredit. betul, bagus. Okey, belian kredit, belian tunai mesti ada dekat pembayaran. Tak ada. Tak ada. Kosong. Okey. Tambah belian kredit tadi yang kita kira berapa? 10353. Dapat tak? 10353. Okey, tambahkan berapa dapat? 11143. 1143, betul? 43. Pelajar ni tak ada simbol tambah lah. Awal tak tambah lagi bagus. Betul Okey, tolak inventory akhir. Berapa dapat? 10303. Oh, 10 303. 10303. Betul tak? Okey, double confirm betul tak? Betul. Okey, betul. Okey. Ini je. Cikgu risau dekat sini je. Ramai pelajar tak berapa faham sangat dekat sini. Okey pelajar, tambah apa tadi? Cikgu ulang balik. Tambah apa? Cerita pasal apa? Belanja kredit. Bagus, tepat. Belanja kedai buku. Betul. Cerita kedai buku. Sebut belanja nak cari kat mana? Yang tadi cikgu highlight kan kat mana? Bayaran dan juga barang tambahan. Bagus. Bagus. Okey. Alright, sekarang cari. Ada tak apa cerita tentang kedai buku? Belanja apa? Belanja kedai. Direct soalan dia. Belanja kedai buku. Bagus. Okey pelajar, pastikan pelajar belanja kedai buku ni dia tak ada terlebih, tak ada terkurang tau. Kadang-kadang ada kat atas belanja kedai buku terkurang bayar. Terlebih bayar. Okey, kat sini tak ada. Kalau ada dekat maklumat awal akhir, tak ada lah. Jadi kita boleh ambil direct terus. Berapa nilai dia? Belanja kedai buku. Okey, berapa nilai dia? 1620. Ada lagi tak cerita pasal kedai buku? Tak ada, habis. Okey, tak ada Okey, sekarang belajar tambahkan berapa dapat? 11923. 1193. 23. Okey, sekarang tolakkan berapa dapat? Negatif 103. Negatif. 1303. Okey, sama tak dengan jawapan? Sama. Nampak? Rugi apa? Bukan untung, rugi. Rugi apa? Rugi kedai buku. Okey. Pelajar, faham tak apa yang kita belajar ni? Faham. Walaupun tak habis lagi belajar, tapi belajar sikit-sikit lah. Tapi kita mendalam sikit, deep dive sikit satu. Betul tak? Kita to be. Kalau kat sekolah ni dah penuh ni, buat satu soalan ni penuh dekat whiteboard tu. Kan? Banyak sangat nak buat. Nanti minggu depan kita fokus satu-satu. Nanti kita dah belajar sampai yang kita buat soalan SPM 1 ni. Nanti lepas tu soalan penuh kita buat dekat belakang. Cikgu dah bekalkan banyak ni. Soalan SPM 2. Soalan Melaka kan, banyak ni tak terbuat ni. Johor lagi cikgu bagi kat sini. 3 soalan tu kita buat penuh. Yang lain ni kita buat cara runcit-runcit. Okey belajar. Selesai hari ni. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Siapa nak respon? Nak tanya. Faham tak apa yang cikgu ajar ni? Faham. Boleh? Okey, alright lah. Cikgu harap pelajar faham. Nak faham lagi, buat latihan-latihan berikutnya. Tak payah tunggu cikgu lah. Pelajar terus buat. Pelajar terus buat. Nanti yang mungkin yuran cikgu, yang yuran yang lain sikit tu, itu kebat tu nanti. Yang ini SPM 2 nanti buat dengan cikgu lah. Yang lain tu, tapi kalau nak buat yang lain, boleh. Tak ada masalah. Buat je. Tak payah tunggu cikgu pun tak apa. Buat. Okey, jelas ni? Jelas Okey, itu saja untuk kelas malam ni. Jadi terima kasih join. Okey, jadi cikgu nak macam ni lah. Ramai yang masuk. Jangan mengharapkan recording saja. Okey, jadi itu saja daripada saya. Okey, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.